Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu amma ba'd. Yang dimuliakan lagi dihormati seluruh peserta pengajian daurah buku Al-Quran Tafsir dan Tadabbur. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Taala kerana masih lagi dapat kita berkumpul pada kali ini untuk kita meneruskan pengajian kita. Insya-Allah kita buka pada muka surat 359. Kita akan membicarakan mukadimah surah Al-Hajj, surah yang ke-22, iaitu surah Al-Hajj yang bermaksud haji. Surah ini dinisbahkan kepada Madaniyah. Bilangan ayatnya adalah 78 dan tanda rukuk ataupun ainnya 10. Surah ini mengandungi 78 ayat. Sebilangan besarnya diwahyukan di Madinah kecuali ayat 52, 53, 54 dan 55. Inilah satu-satunya surah dalam Al-Quran yang dinamakan sempena salah satu daripada rukun Islam, iaitulah ibadah haji. Surah ini memperkatakan tentang hari kiamat, tentang kebangkitan mahsyar, tentang jihad dan tentang ubudiyah, kehambaan kita kepada Allah. Tetapi apakah kaitan dengan perkara-perkara tersebut dengan haji? Hakikatnya, haji merupakan ibadah yang dapat membangunkan ummah kerana ia mengandungi pelbagai aktibar yang hanya dirasai oleh orang-orang yang mengerjakannya serta yang menghayati falsafahnya. Tema haji yang menjadi tajuk surah ini terdapat dalam ayat 27 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'azzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Dan serukanlah umat manusia untuk mengerjakan ibadah haji. Nescaya mereka akan datang ke rumahmu, yakni ke Baitullah Al-Haram, dengan berjalan kaki dan menunggang berjenis-jenis kenderaan daripada unta yang kurus kerana lamanya perjalanan yang datangnya daripada pelbagai jalan dan ceruk rantau yang jauh. Itu adalah mukaddimah kepada surah Al-Hajj. Seterusnya surah Al-Mu'minun yang bermaksud orang beriman. Makkiyah, bilangan ayatnya 118 dan tanda rukuknya ada 6. Surah Al-Mu'minun termasuk dalam kategori surah-surah Makkiyah sebagaimana yang tertera pada namanya. Surah ini membentangkan ciri-ciri orang mukmin dan juga menerangkan kesudahan mereka yang tidak mempunyai ciri-ciri mukmin itu. Maksudnya cerita orang mukmin dan orang yang bukan mukmin. Justru malah kita sejenak berhenti pada sifat-sifat ini dan bermuhasabah pada diri kita sebelum Allah Ta'ala menghisap kita nanti di hari akhirat. Kita juga boleh menyuluh diri, adakah kita tergolong dalam golongan mukmin yang sebenarnya? Berapa banyakkah ciri-ciri itu menghiasi diri kita? Dan berapa banyak lagi ciri-ciri itu yang kita perlu usahakan? Salah satu daripada ciri-ciri orang mukmin itu ialah, kalau kita lihatkan pada awal surah ini menceritakan tentang menjaga akan salat. Ya, kalau kita baca surah Al-Mu'minun itu dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang bermaksud sesungguhnya berjayalah orang beriman, ialah mereka-mereka yang khusyuk dalam salatnya. Dan seterusnya diceritakan tentang sifat-sifat yang lain. 1/3 daripada surah-surah yang terdapat dalam Al-Quran bermula daripada Baqarah hingga At-Taubah. Kebanyakan ayatnya memperkatakan tentang manhaj atau cara hidup yang disyaratkan oleh Allah Ta'ala kepada manusia yang berperanan sebagai khalifah Allah Ta'ala di atas muka bumi ini. Manhaj atau cara hidup ini sebenarnya susah. Oleh sebab itu dibuka pintu taubat pada penghujung 1/3 ini. Oleh kerana siapa yang ingin melaksanakan manhaj ini perlu sentiasa bertaubat. Kemudian disusuli pula dengan 1/3 seterusnya dengan ayat-ayat yang memperkatakan dengan kaedah-kaedah pengislahan ataupun kaedah-kaedah bagaimana untuk menjadi baik. Muslimin yang menjadi khalifah di muka bumi ini. Oleh itu sekiranya dikombinasikan segala prinsip ini, nescaya akan terbentuklah generasi Muslim yang sempurna dan dilahirkan dengan sebaik-baik persediaan untuk menjadi khalifah di atas muka bumi. Namun begitu, kesalahan tetap juga akan berlaku.
dan di situlah didatangkan doa dan istighfar yang diperlukan oleh setiap insan sebagaimana yang ada pada surah ini. Dan temanya sebagaimana kita sebutkan tadi pada ayat yang pertama surah Al-Mu'minun itu, iaitu qad aflahal mu'minun, yang bermaksud sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman. Seterusnya pada surah yang ke-24, surah An-Nur, yang bermaksud cahaya. Madaniyah, bilangan ayatnya adalah 64. Tanda rukuknya ataupun ayatnya ada 9. Surah Nur dikategorikan dengan Madaniyah, memberikan penekanan secara amnya terhadap adab-adab berkaitan dengan peribadi dan kekeluargaan. Dan mulianya umat Islam adalah dengan adab. Dan disebutkan perpecahan yang berlaku pada umat-umat yang terdahulu disebabkan kurangnya adab yang ada pada mereka, ataupun tidak melaksanakan adab yang ada pada mereka. Baik, surah ini dinamakan dengan surah Nur yang berarti cahaya, kerana terdapat satu ayat yang menjelaskan tentang nama Allah Ta'ala An-Nur, itu pada ayat yang ke-35. Kewujudan keterangan mengenai dalam surah ini punya hikmah yang sangat besar. Ini kerana jika masyarakat Islam melaksanakan segala pengajaran yang diterangkan oleh ayat-ayatnya, nescaya akan terpancarlah nur atau cahaya dalam masyarakat. Malah manusia akan dapat keluar dari kegelapan dengan cahaya. Kemungkinan ayat yang dimaksudkan itu juga mempunyai kiasan ibarat lampu yang mempunyai bahasan yang sangat mendalam. Malah sebahagian daripada tafsir mengibaratkan lampu itu ibarat manusia, kaca ibarat masyarakat, miskat ibarat umat. Manakala sumbu pelita ibarat pelaksanaan syariat Allah Ta'ala yang menerangi seseorang insan terlebih dahulu. Kemudian cahaya ini terbalikkan kepada masyarakat, kemudian kepada ummah, lalu ia menjadi berkilau dan bersinar menerangi umat yang lain. Sebagai contoh dari segi akhlak dan iltizamnya dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Tema An-Nur yang bertajuk surah ini terdapat pada ayat 35 yang berbunyi Allahu nur samawati wal ard masal nurihi kamishkatin fiha misbah. Yang bermaksud Allah lah yang menerangi langit dan bumi. Perumpamaan nur Allah Ta'ala itu adalah seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya itu ada pelita. Jadi perkataan nur itu ada pada ayat 35 ini. Baik, itu yang berkaitan dengan surah Nur. Seterusnya kita pergi kepada surah yang ke-25, surah Al-Furqan. Bilangan ayatnya ada 77. Termasuk dalam surah Makkiyah, tanda rukuknya ada 6. Al-Furqan bermaksud pembeza. Kerana dalam hal ini menyatakan dalamnya itu perbezaan yang dibawa oleh Al-Quran, yang diturunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi pembeza di antara hak dan batil, di antara iman dan kekufuran bagi manusia. Oleh itu kitab yang mulia ini berhak dinamakan sebagai Al-Furqan. Selain daripada nama Al-Quran, dinamakan juga dengan nama Al-Furqan. Memandangkan surah dalam ayat memandangkan ayat-ayat dalam surah ini menjelaskan tentang kebenaran Al-Quran dan menerangkan akibat buruk bagi orang yang mendustakannya. Tema kepada surah Furqan ini terdapat pada ayat yang pertama yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nazira. Maha berkat Allah Ta'ala yang menurunkan Al-Furqan kepada hambanya, iaitu Nabi Muhammad SAW, untuk menjadi peringatan dan amaran bagi seluruh penduduk alam. Baik, ini yang berkaitan dengan surah Furqan. Seterusnya, surah yang ke-26. Surah Asy-Syu'ara, yang bermaksud para penyair. Termasuk dalam golongan surah Makkiyah, bilangan ayatnya 227. Tanda rukuknya ada 11. Dimulakan dengan huruf-huruf muqatta'ah, ta, sin, mim, ya. Ta, sin, mim.
Surah ini diwahyukan di Mekah, kecuali ayat 197 dan daripada ayat 224 sampai 227 yang diturunkan di Madinah. Surah ini memperkatakan suatu perkara yang penting yang amat perlu untuk memahami zaman ini. Ayat-ayat dalam surah ini menyentuh beberapa kaedah atau metod dalam menyampaikan risalah dakwah dengan sebaik-baiknya, dan berusaha untuk mewujudkan satu metod yang sesuai pada setiap zaman dan tempat. Ataupun menurut pengertian yang lain, surah ini merupakan risalah secara khusus kepada golongan ahli media masa pada setiap zaman, tempat, dan kepada muslimin secara amnya. Jadi akhir zaman ni kita banyak menggunakan media sosial, media masa. Jadi surah ini dikhususkan untuk memberikan mesej ketuhanan itu kepada ahli media masa. Baik, surah ini memfokuskan kepada dialog para nabi bersama kaum masing-masing. Dia ada dialog, Di situ kita akan ada apa yang kita namakan sebagai iktibar, kisah-kisah, yang akan membawa kepada kefahaman kita bagaimanakah cara melaksanakan kehambaan kita kepada Allah, tauhid kita kepada Allah. Ini menjadi dalil bahawa setiap zaman perlu ada satu kaedah dakwah yang tersendiri, yang bergantung kepada manusia itu sendiri dan suasana semasa. Jadi dakwah tu dia mengikut kaedah yang sesuai pada orangnya, tempatnya, dan juga pada masanya. Selain daripada itu, diperlukan pula kelayakan dan kebolehan para pendakwah. Dinamakan asyuara, yang berarti para penyair, kerana para penyair di zaman Rasulullah SAW merupakan salah satu mekanisme media pada ketika itu. Apatah lagi para penyair Muslim telah memainkan peranan yang besar dan menjadi satu mekanisme yang terpengaruh, khususnya apabila bangsa Arab adalah ahli syair dan mempunyai kefasihan bahasa yang tinggi. Tema syuara yang ditajuk surah ini terdapat pada ayat 224 yang berbunyi wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Ahli syair itu dituruti oleh golongan yang sesat hala tuju. Baik, itu berkaitan dengan surah Asy-Syu'ara. Tengok pada surah 6 ataupun surah An-Naml yang bermaksud semut. Makkiyah dengan ayatnya 93. Kalau rukuknya ada 7. Surah An-Naml ataupun surah An-Naml diwahyukan di Mekah dan merupakan satu surah yang penting apabila memperkatakan mengenai ketinggian tamadun. Ia menunjukkan bahawa din itu bukan sekadar upacara ibadah semata-mata, bahkan merupakan perkara yang menyangkut dengan hal keilmuan dan ibadah. Umat Islam sepatutnya menjadi satu umat yang tertinggi dari segi ilmu dan tamadun. Ini kerana ketinggian itulah yang menjadi faktor kecemerlangan, sebagaimana yang terjadi pada zaman keemasan Islam pada suatu ketika dulu. Sehingga Islam tersebar di seluruh pelosok dunia, daripada timur hinggalah ke barat, melalui gambaran ilmu dan ketamadunan yang sangat indah. Dalam surah An-Naml ini terdapat satu pelan yang mantap untuk membina sebuah institusi ataupun syarikat ataupun masyarakat atau umat yang unggul dan cemerlang melalui kisah Sayyidina Sulaiman bersama dengan Ratu Balqis. Dinamakan dengan An-Naml. An-Namlu yang berarti semut, kerana surah tersebut membuktikan bahawa semut merupakan satu komuniti serangga yang berjaya dalam pelaksanaan dan perancangan yang tersusun serta mencapai kecemerlangan. Seluruh manusia yang telah dilengkapkan dengan akal dan kecerdikan sudah sepatutnya berjaya lebih daripada itu. Surah ini juga merupakan asas kepada kajian ilmu haiwan, dan tema An-Naml itu menjadi tajuk surah ini
yang menjadi tajuk surah ini terdapat pada ayat yang ke-18 yang berbunyi hatta idza ataw ala wadi namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Yang bermaksud marilah angkatan itu sehingga apabila mereka sampai ke lembah semut, seekor semut berkata, wahai sekalian semut, masuklah ke sarang kamu masing-masing. Jangan Sulaiman dan tenteranya memijak serta membinasakan kamu, sedangkan mereka tidak menyedarinya. Ini kisah bagaimana Nabi Allah Sulaiman, walaupun perkataan semut itu dalam bahasanya, Nabi Sulaiman faham perkara itu. Dan Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Sehingga dinamakan surah ini dengan nama surah An-Naml ataupun surah semut. Seterusnya, surah yang ke-28. Surah Al-Qasas yang berarti kisah-kisah. Makiyah, bilangan ayatnya 88, tanda rukuknya 9. Surah ini diwahyukan di Mekah, memfokuskan kepada kisah Nabi Musa AS semenjak kelahirannya, yang dengannya itu dia membesar, berkahwin dan kembali ke Mesir, seterusnya merealisasikan janji Allah Ta'ala kepadanya. Jadi kisah tentang Nabi Musa AS banyak dalam kisah ini, dalam surah ini. Surah ini diturunkan semasa hijrah baginda Nabi SAW ke Madinah. Ini kerana pada ketika itu baginda berasa terlalu sedih lantaran terpaksa meninggalkan Mekah, sebagaimana sabdanya bermaksud, demi Allah, sesungguhnya engkau wahai Mekah sebenarnya adalah negeri Allah yang paling dicintai oleh hatiku. Kalaulah tidak kerana kaum yang telah menghalau aku, nescaya aku tidak akan keluar daripada Mekah. Dan Allah menurunkan surah ini untuk menenangkan hati baginda Rasulullah SAW setelah mengkhabarkan bahawa janji Allah Ta'ala akan terbukti sebagaimana terbuktinya janji-janji kepada Nabi Allah Musa AS. Baik, surah ini dinamakan sebagai Al-Qasas, yang dari segi bahasanya berarti mengikut jejak langkah hingga ke hujung. Jadi seru saat kata kita mengikuti kisah-kisah yang terdapat dalam surah ini, dan saya akan dapati bahawa janji Allah sentiasa terbukti akhirnya. Maka tema Al-Qasas menjadi tajuk surah ini terdapat pada ayat yang ke-25 yang berbunyi Faja'atuhu ihdahuma tamshi 'ala istihya'in qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana falamma ja'ahu wa qassa 'alayhi al-qasasa qala la takhaf najawta minal qawmi zalimin. Yang bermaksud, kemudian salah seorang daripada perempuan dua beradik itu datang mendapatkannya dengan berjalan dalam keadaan tersipu-sipu malu sambil berkata, sebenarnya bapakku menjemputmu untuk membalas budimu, memberikan minum binatang ternakan kami. Maka ketika Musa datang mendapatkannya dan menceritakan kepadanya kisah-kisah kejadian yang berlaku mengenai dirinya, maka orang itu berkata, sesungguhnya janganlah engkau bimbang, sesungguhnya engkau telah selamat dari kaum yang zalim. Itu adalah permulaan dan mukadimah daripada kisah bagaimana perjalanan Nabi Allah Musa AS membawa dirinya untuk beliau itu selamat daripada kekejaman Firaun yang membawa kepada bertemunya Nabi Allah Shu'aib di Madian. Baik, kita pergi kepada surah yang ke-29, iaitu surah Al-Ankabut, yang bermaksud labah-labah. Surah ini adalah Makiyah dengan ayatnya 69 dan tanda rukuknya adalah 7. Surah ini diwahyukan di Mekah. Ayat-ayatnya berkisar mengenai pelbagai fitnah dan sunnatullah dalam mendatangkan ujian kepada kehidupan manusia. Surah ini seperti biasa diturunkan menurut ketentuan Allah Ta'ala, iaitu ketika kaum muslimin terdedah dengan ujian yang paling getir dan berat di Mekah. Namun ujian bukan setakat itu sahaja. Bahkan setiap insan terdedah dengan fitnah, dengan banyaknya keadaan dan urusan yang berbagai. Seperti ada fitnah harta benda, anak pinak duniawi, kekuasaan, keinginan kepada nafsu, kesihatan dan ahli keluarga. Ini semua adalah ujian. Dan semua itu adalah urusan Allah Ta'ala untuk menguji manusia. Siapakah yang di antara mereka itu yang dapat untuk
melepasi ujian-ujian yang telah Allah Ta'ala sediakan. Dan siapakah di antara mereka yang terbaik amalannya untuk mengetahui kejituan iman dan kebenaran mereka? Maka kenapa surah ini dinamakan dengan nama surah Al-Ankabut? Ia adalah kerana labah-labah yang disebutkan di dalam ayat yang ke-41 itu adalah perumpamaan kepada kehidupan manusia. Allah berfirman dalam ayat 41 dalam surah ini, mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabut ittakhadh baita wa inna awhana buyuti la baitul ankabut law kanu ya'lamun. Bandingan orang yang menjadikan yang lain daripada Allah Ta'ala sebagai pelindung adalah seperti labah-labah yang membuat sarang. Sesungguhnya sarang-sarang yang paling reput itu atau yang paling tidak kuat itu adalah sarang labah-labah, sekiranya mereka orang yang mengetahuinya. Maka Allah membuat perumpamaan kepada kita untuk menggambarkan bahawa bagaimana bersimpang siurnya sarang labah-labah yang ditenun itu. Maka demikian jugalah ujian dalam kehidupan di dunia ini yang berbagai-bagai dan bersimpang siur. Tapi apabila seseorang hamba Allah memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala, nescaya segala ujian itu akan menjadi ringan seperti sarang labah-labah itu. Kajian saintifik telah membuktikan satu hakikat bahawa labah-labah jantan akan mengawal dengan labah-labah betina, sehingga labah-labah betina itu akan membunuhnya. Apabila anak-anak labah-labah membesar, ia akan membunuh pula ibu mereka. Ya, seterus memangnya benarlah bahawa serapuh-rapuh hubungan sosial itu adalah keluarga labah-labah. Maksudnya Allah membuat perumpamaan itu dan sememangnya dia maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi dikatakan tadi yang dikatakan perumpamaan sarang labah-labah itu kerana apa? Kerana orang yang menjadikan yang lain daripada Allah Ta'ala itu sebagai tempat sandarannya, begitulah rapuhnya keadaan dia apabila berdepan dengan ujian. Maksudnya tidak ada kekuatan. Kerja yang dibuat itu akan jadi kelang kabut. Jadi kalau kita tengok dari segi bahasa, kelang kabut itu berasal daripada kal ankabut. Kal ankabut maksudnya kelang kabut, umpama labah-labah, kal ankabut. Maka disitulah sebenarnya dapat kita faham apabila kita berdepan dengan ujian, berdepan dengan sesuatu yang sangat berat untuk kita, maka dikehendaki untuk kita itu berharap dan mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perumpamaan labah-labah di sini adalah bertentangan dengan perumpamaan mengenai semut dan lebah. Semut digambarkan sebagai satu komuniti yang bersistem dan simbol keunggulan tamadun. Manakala lebah digambarkan pula sebagai serangga yang kuat mentaati penciptanya, lalu dikeluarkan madu dari perutnya. Maha suci Allah, betapa agung penciptaannya dan bijak pentadbirannya. Itu dia punya tamsilannya di antara labah-labah, semut dan lebah. Baik, kita pergi kepada surah Rum, surah yang ke-30. Surah yang dinisbahkan kepada Makkiyah. Bilangan ayatnya 60, tanda rukuknya ada 6. Surah Ar-Rum diwahyukan di Mekah, kecuali ayat 17 yang diwahyukan di Madinah. Surah ini diturunkan untuk mengkhabarkan kepada Nabi SAW dan kaum muslimin satu peristiwa gaib yang akan berlaku selepas beberapa tahun, iaitu kemenangan kerajaan Rom yang mempunyai agama Samawi, iaitu mereka itu Kristian, Nasrani, berdepan dengan kaum yang menyembah berhala, menyembah api. Selepas mereka dikalahkan, perkabaran berita gaib itu merupakan kemuncak ijaz Quran dan dalil yang paling jelas terhadap kenabian dan kebenaran baginda Nabi SAW. Ayat-ayat dalam surah ini memperkatakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Pengulangan kata wa min ayatihi adalah sebanyak 7 kali. Tanda-tanda tersebut amat jelas bagi siapa yang mengkaji dan mengamati pada alam malakut.
dan juga pada alam makhluk Allah, seolah-olah itu adalah kitab yang boleh dipandang, yang dinamakan sebagai kitab masyhud. Kitab masyhud ataupun kitabul masyhud, kitab yang boleh dilihat, yang boleh dijadikan bagi insan itu sebagai dalil membuktikan keagungan dan kekuasaan Allah Ta'ala. Mana kata Al-Quran adalah kitab yang dibaca, dinamakan sebagai Al-Kitabul Maqru'. Jadi ada dua ayat antara ini. Pertama, ayat yang bersifat dengan ayat yang terbentang luas di depan mata kita, Al-Kitab Al-Masyhud, dan ada Al-Quran yang kita baca, dinamakan sebagai Al-Kitab Al-Maqru', yang membawa kita kepada mengenali Allah SWT dan merasai keagungannya kepada pencipta. Maka tema Ar-Rum yang menjadi tajuk surah ini terdapat pada ayat 2, iaitu selepas mana Alif Lam Mim ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabatihim wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Ya. Alif Lam Mim ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Alif Lam Mim, orang Rum telah dikalahkan oleh orang-orang Parsi di negeri yang dekat ke negeri Arab, iaitu Syam dan Palestin, dan mereka sesudah kekalahan itu akan menang ke atas orang Parsi. Surah ini mengandungi ayat yang terkait dengan ilmu ekonomi, iaitu mengenai pengharaman riba, di samping ayat-ayat lain yang berkaitan dengan ilmu geologi, falak dan sebagainya. Maksudnya Allah sebaik-baik pencipta. Baik, alhamdulillah kita telah dapat membicarakan tentang surah Rum, ya. Kita pergi kepada surah Luqman. Surah Luqman dinamakan dengan nama orang Luqman, yang sebagian para ulama mengatakan kemungkinan beliau adalah seorang nabi. Ada yang mengatakan dia adalah merupakan seorang orang yang saleh. Makiyah dengan ayatnya 34, tanda rukuknya 4. Surah ini diwahyukan di Mekah, kecuali pada ayat 28, 29 dan 30 diwahyukan di Madinah. Sebenarnya surah ini memperkatakan kaedah pendidikan anak-anak. Surah ini diwahyukan di Mekah, didatangkan dalam suasana lunak, kasih sayang, lemah lembut dan tenang. Pengajian dibentangkan oleh kisah Luqman Al-Hakim, yang tenang memberikan nasihat kepada anaknya dengan penuh kasih sayang dan penuh dengan hikmah. Ia dapat dilihat pada ayat-ayat yang ketika mana dia mengulangi kata ya bunayya, yang berarti wahai anakku. Wasiat Luqman itu merupakan kemuncak ketinggian adab-adab sosial dan akhlak yang terpuji. Tema Luqman Al-Hakim yang menjadi tajuk pada surah ini terdapat pada ayat 12, di mana Allah berfirman, "Walaqad atayna Luqman al-hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Sesungguhnya kami telah memberikan kepada Luqman hikmah kebijaksanaan, serta kami perintahkan kepadanya bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan segala nikmatmu. Dan siapa yang bersyukur, maka faedahnya itu hanya terpulang kepada dirinya sendiri. Dan siapa yang tidak bersyukur, maka tidaklah menjadi hal kepada Allah. Kerana sesungguhnya Allah Ta'ala maha kaya lagi maha terpuji. Iaitu adalah ayat yang melatar belakangkan tema Suratul Luqman. Surahnya pada surah yang ke-32, surah As-Sajdah. Sajadah artinya sujud, dinisbahkan dengan makiyah, bilangan ayatnya ada 30, tanda rukuknya ada 3. Surah ini diwahyukan di Makkah, kecuali pada ayat 10 hingga 20 diwahyukan di Madinah. Dinamakan dengan nama Sajadah, yang bermaksud al-khudu', artinya tunduk dan patuh kepada Allah. Dan sememangnya sujud merupakan tanda lahiriah kepatuhan kita kepada Allah.
Terdapat ayat sejadah dalam surah ini, iaitu pada ayat yang ke-15, menggambarkan sifat orang mukmin itu adalah merebahkan dirinya untuk sujud. Ini adalah kemuncak al-khudu'. Oleh sebab itu Rasulullah membaca surah ini pada rakaat pertama solat subuh pada hari Jumaat, iaitu pada hari penciptaan Adam AS. Tema sajadah yang menjadi tajuk surah ini terdapat dalam ayat yang ke-15 yang berbunyi, innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Yang maksudnya, sesungguhnya yang sebenar-benar beriman kepada ayat kami hanyalah orang-orang yang apabila diberikan peringatan dan pengajaran dengan ayat-ayat itu, mereka segera merebahkan akan diri mereka sambil sujud, menandakan taat dan patuh mereka itu kepada Allah, dan menggerakkan lidah mereka untuk bertasbih serta memuji Tuhan mereka, dan mereka pula tidak bersikap sombong dan takabur. Baik, itu berkaitan dengan surah Sajadah. Kemudian surah yang ke-33, iaitu surah Al-Ahzab, yang bermaksud pasukan bersekutu. Dinisbahkan kepada Madaniyah dengan ayatnya 73 dan tanda rukuknya ada 9. Surah ini diwahyukan di Madinah, yang menerangkan peristiwa perang Ahzab yang telah mengubah perjalanan dakwah Islam di semenanjung Arab. Justru surah ini namakan sempena nama yang agung itu. Surah ini memperkatakan beberapa situasi perit yang dihadapi oleh Rasulullah SAW dan kaum muslimin ketika itu. Sebenarnya ialah merupakan satu bentuk ujian daripada Allah yang bertujuan untuk menegaskan bahawa apabila orang mukmin berserah diri kepada Allah pada saat yang getir ataupun gawat, nescaya Allah akan menggagalkan perancangan jahat musuh dan menghantar tenteranya yang terdiri daripada para malaikat dan angin. Ini kisah perang Ahzab, peperangan Khandaq. Selain daripada itu, surah ini juga memperkatakan hukum anak angkat melalui penceraian Zaid bin Harisah dengan Zainab binti Jahsy, yang kemudian Zainab dikahwini oleh Rasulullah SAW. Surah ini juga memperkatakan hukum hijab dan sikap tidak berpegang teguh orang Yahudi terhadap perjanjian. Jadi kita boleh baca perkara itu dalam intisari surah ini, yang telah kita siapkan melalui ain-ain yang telah disediakan. Tema Al-Ahzab yang menjadi tajuk surah ini terdapat pada ayat yang ke-20 yang berbunyi, yahsabunal ahzaba lam yazhabu wa in ya'til ahzabu yuwaddu law annahum baduna fil a'rabi yas'aluna an anba'ikum walau kanu fikum ma qatalu illa qalilah. Yang maksudnya, mereka menyangka bahawa tentera Ahzab itu belum pergi, dan kalaulah tentera Ahzab itu datang semula, tentulah mereka suka kalau tinggal jauh di desa-desa bersama dengan orang-orang Arab Badui sambil bertanyakan berita mengenai kamu. Dan kalaulah mereka ada bersama-sama kamu pada ketika itu, mereka tidak akan turut berperang melainkan sebentar juga. Al-Ahzab ayat 20. Baik, demikian penjelasan berkenaan dengan surah Al-Ahzab. InsyaAllah kita akan sambung lagi selepas ini. Wabillahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Cukup setengah jam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Baik. Kita sampai kepada surah yang ke-34, surah Saba. Surah Saba yang berarti kaum Saba dinisbahkan kepada Makkiyah dan bilangan ayatnya 54. Tanda rukuknya ada 6. Baik, surah ini diwahyukan di Mekah, kecuali pada ayat yang ke-6 diwahyukan di Madinah. Surah ini membentangkan dua contoh tamadun manusia, iaitu tamadun dibangunkan oleh Nabi Allah Sulaiman dan tamadun kaum Sabak di Yaman. Dulu kaum Sabak, dia adalah merupakan satu kaum yang sangat maju di Yaman.
Kerajaan Nabi Sulaiman adalah contoh sebuah tamadun yang gilang gemilang dan luas tersebar. Bukan tamadun ini tunduk kepada Allah. Allah menundukkan angin, jin dan haiwan buat Nabi Allah Sulaiman. Kerana bagi dia adalah seorang yang sangat berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian didatangkan satu contoh yang sebaliknya, iaitu kisah kaum Sabak. Yang mereka itu maju, hebat, tetapi tidak tunduk kepada Allah. Tidak mau menyembahnya. Lalu dia hantar bencana yang dengannya itu berakhir dengan kehancuran tamadun tersebut. Tema Sabak yang tajuk surah ini terdapat pada ayat yang ke-15. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayatun jannatani an yaminin wa shimal. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Sesungguhnya adalah bagi penduduk negeri Sabak itu ada satu tanda yang membuktikan kemuliaan Allah Ta'ala yang terdapat dalamnya itu tempat tinggal mereka, iaitu dua buah kebun yang sangat luas lagi subur yang terletak di sebelah kanan dan sebelah kiri kampung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, makanlah daripada rezeki pemberian Tuhan kamu dan bersyukurlah kepadanya. Negeri kamu ini adalah negeri yang baik, aman dan makmur, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Jadi itu adalah merupakan ayat yang menjadi tema kepada surah Sabak. Selanjutnya surah yang ke-35, suratul Fatir. Fatir bermaksud pencipta, dinisbahkan kepada Makkiyah dengan ayatnya 45. Tanda rukuknya ada 5. Baik, surah ini diwahyukan di Makkah sebelum berhijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Dinamakan sebagai surah Fatir, sebagai sebutan nama yang agung pada permulaan surah ini. Ya, pada permulaan surah ini Allah menyebutkan nama Fatir, yang merupakan satu sifat Allah Ta'ala yang menggambarkan bukti-bukti kebijaksanaan dan kemampuan mencipta sesuatu daripada tidak ada kepada ada. Di samping itu memberikan gambaran terhadap keagungan dan keesaan Allah Ta'ala. Sebenarnya besar ayat dalam surah ini memperkatakan ayat-ayat yang membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini seakan-akan menjadi satu pengukuhan bahawa penyerahan diri secara total kepada pencipta alam dan apa sahaja yang terdapat padanya itu tidak mungkin menjadi kehinaan, bahkan ia adalah satu kemuliaan. Segala makhluk yang berbagai-bagai jenis itu mengakui keagungan Allah, pencipta, dan memperkatakan keesaannya. Maha suci Allah, pencipta sekalian alam. Tema Fatir yang menjadi tajuk surah ini terdapat dalam ayat yang pertama yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang maksudnya, segala puji tertentu bagi Allah Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan malaikat utusan-utusan yang bersayap 2, 3 dan 4. Dia menambah ciptaannya apa jua yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Baik. Selanjutnya kita pergi kepada surah yang ke-36, iaitu surah Yasin. Makkiyah, bilangan ayatnya 83, tanda rukuknya ada 5. Baik, surah ini diwahyukan di Mekah sebelum penghijrahan Rasulullah SAW ke Madinah. Surah ini memberikan penekanan antaranya terhadap kepentingan meneruskan usaha dakwah. Ini kerana walaupun manusia itu jauh daripada kebenaran, ada kalanya hati mereka masih segar dan akan menyahut seruan dakwah pada satu masa yang tertentu. Seorang pendakwah tidak sepatutnya berputus asa daripada berdakwah kepada manusia. Surah ini juga memperkatakan mereka yang tidak mahu beriman, kemudian menceritakan mengenai kisah penduduk sebuah bandar yang diutus 3 orang Nabi untuk berdakwah kepada mereka. Tetapi penduduk bandar itu mendustai ketiga-tiga orang Nabi. Dan kemudiannya datang seorang mukmin daripada hujung bandar dan membantu para Nabi tersebut dalam menasihati kaumnya. Dikatakan bahawa ini berlaku di satu tempat di tenggara Turki,
yang bernama Antaqiyah. Dan lelaki yang datang itu membantu para Nabi itu namakan sebagai Habibun Najjar. Ini menunjukkan bahawa tugas penyampaian dakwah bukanlah dibebankan ke atas bahu para Nabi sahaja, bahkan setiap mukmin perlu mengembeling tenaga melaksanakan tugas yang mulia ini. Dan dalam kisah, selepas para Nabi itu pergi, Habibun Najjar ini berdakwah kepada kaumnya, namun akhirnya kaum itu membunuh akan Habibun Najjar. Tapi apabila sampai ke akhirat, Habibun Najjar berkata, alangkah baiknya kalau kaumku dapat mengetahui apa yang telah aku lalui pada saat ini. Selepas mana beliau itu, Allah Ta'ala berikan rahmatnya ya, selepas daripada berjuang menegakkan agama Allah Ta'ala. Kemungkinan terdapat manusia yang tidak diharapkan lagi bahawa manusia akan menyahut dakwah, tapi kita hendaklah optimis bahawa selagi mereka mempunyai hati yang hidup, maka mereka masih berkemungkinan akan beriman. Jadi perlu ada pada hati kita untuk kita dakwah ya, untuk kita meneruskan misi mengangkat agama Allah Ta'ala ini di atas muka bumi, untuk kita mengislamkan sebanyak mungkin manusia yang boleh agar mereka kembali pada Allah. Seterusnya, siapa yang beriman pasti akan selamat. Manakala siapa yang berterusan dalam kedegilannya dan tidak mahu menundukkan dirinya kepada Allah Ta'ala, pasti akan menerima akibat buruk. Sebagaimana setiap satu itu mempunyai kesudahan, maka kesudahan surah ini ialah memperkatakan tentang kematian dan kesudahan alam. Ini digambarkan oleh beberapa fenomena alam seperti matahari dan bulan yang berakhir dan terbenam kedua-duanya. Maka perkataan Yasin ini juga menurut sebagian ulama merupakan antara nama-nama baginda Rasulullah SAW. Jadi Nabi SAW tadi dia mempunyai nama antaranya Taha, dan ini Yasin, itu semua adalah merupakan Nabi, nama-nama Nabi SAW. Tema Yasin menjadi tajuk surah ini terdapat pada ayat pertama, iaitu Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin demi Quran yang penuh dengan hikmah. Baik, seterusnya surah As-Saffat, yang berarti rombongan yang berbaris-baris. Makkiyah, dengan ayatnya 182, tanda rukuknya ada 5. Baik, surah ini diwahyukan di Mekah. Surah ini dimulakan dengan memperkatakan para malaikat yang sentiasa taat kepada Allah. Kemudian disusuli dengan menceritakan perihal sebilangan para rasul yang sentiasa patuh dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun tanpa mengetahui hikmah yang tersirat di sebalik perintah itu. Sebagai contoh yang diketengahkan adalah kisah Nabi Ibrahim AS diperintahkan menyembelih anaknya Nabi Allah Ismail AS. Dinamakan dengan Saffat untuk mengingatkan manusia akan segolongan makhluk, iaitu para malaikat yang berdiri bersaf-saf untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa mereka itu taat, bertasbih dan tidak terputus walaupun sesaat daripada beribadah kepada Allah. Tema Saffat yang menjadi tajuk surah ini terdapat pada ayat yang pertama, iaitulah was-saffat saffa waz-zajirati zajrah, yang bermaksud demi para malaikat yang berbaris dengan sebenar-benarnya dan demi rombongan para malaikat yang mengiringi dengan sebenar-benarnya. Baik, kemudian kita berpindah kepada surah yang ke-38, surah Sad. Sad bermaksud huruf muqatta'ah. Hanya Allah Ta'ala saja yang tahunya. Surah ini disebutkan dengan Makkiyah, dengan ayatnya adalah 88. Tanda rukuknya ada 5. Surah ini diwahyukan di Mekah. Surah ini memulakan bicaranya dengan bersumpah dengan mukjizat Allah Subhanahu Wa Taala yang mengandungi pelbagai pelajaran yang mendalam, yang mengakui bahawa ia sememangnya benar dan Nabi Muhammad SAW juga benar. Jadi kalau kita lihatkan, surah Sad menjelaskan tentang kemuliaan Al-Quran dan menjelaskan kebenaran Nabi Muhammad SAW. Surah ini membentangkan jawapan terhadap satu persoalan yang penting: apakah yang patut dilakukan oleh seorang mukmin apabila tersilap? Surah ini mengungkapkan kisah 3 orang Nabi yang berserah diri kepada Allah selepas membuat keputusan yang dianggap tidak menepati kebenaran. Lalu mereka kembali kepada kebenaran. Surah ini menyingkap sikap yang sebaliknya, iaitu kisah iblis yang terus degil dan menyerah diri kepada Allah Ta'ala walaupun sudah mengetahui kebenarannya.
Tema Sad yang menjadi tajuk surah ini terdapat pada ayat pertama, iaitu Sad wal Qur'ani zil zikr, iaitu Sad demi Al-Quran yang mempunyai keagungan. Jadi kalau kita tengok di sini pada ayat atau surah ini, dia ada cerita tentang 3 rasul, iaitu berkenaan dengan kisah Nabi Daud, kisah Nabi Allah Sulaiman, dan kisah Nabi Allah Ayub alaihissalam. Jadi di situ kita akan nampak tengok bagaimana para nabi ini juga diuji oleh Allah. Namun mereka tetap duduk berserah pada Allah Ta'ala, duduk di atas jalan kebenaran hingga Allah Ta'ala memimpin mereka kepada kebenaran akhirnya. Dan bagaimana iblis menggoda Nabi Ayub alaihissalam, yang sebelum itu menggoda Nabi Adam alaihissalam, yang akhirnya dengan sebab itu iblis dilaknat selama-lamanya hingga ke hari kiamat. Baik, seterusnya surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar, surah yang ke-39. Az-Zumar bermaksud rombongan, termasuk di dalam surah Makkiyah. Bilangan ayatnya ada 75, tanda rukuknya ada 8, ainnya ada 8. Surah ini diwahyukan di Mekah, kecuali ayat yang ke-6 diwahyukan di Madinah, membicarakan tentang keikhlasan kepada Allah dalam setiap perkara. Ini jelas apabila surah dimulakan dengan menyebut dasar seruan Nabi Muhammad SAW, iaitu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh ikhlas dan menyucikan Allah daripada segala bentuk penyerupaan dengan makhluknya. Jadi kalau kita lihat, Allah menyatakan dalam surah Az-Zumar ini, permulaannya Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Yang bermaksud turunnya kitab Al-Quran daripada Allah Ta'ala yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran ini kepadamu, wahai Muhammad, dengan membawa kebenaran. Oleh itu hendaklah engkau menyembah Allah Ta'ala dengan mengikhlaskan segala ibadat dan bawaanmu kepadanya. Jadi ini adalah merupakan satu surah yang menjelaskan tentang seruan Nabi SAW untuk mengajak umatnya itu ikhlas dalam melakukan ibadah kepada Allah. Kerana sesungguhnya ikhlas itu akan membawa orang mukmin itu ke syurga. Keikhlasan adalah merupakan satu perkara yang sangat penting dalam ibadah, kerana disitulah nilai ibadah. Perkataan ikhlas atau terbitan daripada katanya berulang sebanyak 4 kali dalam surah ini bagi menunjukkan kepentingannya. Dinamakan dengan surah Az-Zumar, yang berarti rombongan, kerana Allah menyebutkan dalam rombongan orang yang berbahagia di kalangan ahli syurga dan rombongan orang-orang yang celaka di kalangan ahli neraka. Hal itu menunjukkan kepentingan persahabatan di dunia. Oleh itu carilah sahabat yang baik di dunia. Semoga Allah mengumpulkan bersama mereka untuk kita masuk ke dalam syurga, untuk kita masuk ke dalam gerombolan yang masuk ke dalam syurga. Jadi sini menceritakan tentang kelebihan atau kebaikan untuk mencari kawan yang soleh. Baik, tema Az-Zumar itu menjadi tajuk surah ini terdapat pada ayat yang ke-73 yang berbunyi, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum hazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Yang maksudnya orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, mereka akan dibawa ke syurga dengan rombongan-rombongan, sehingga apabila mereka sampai ke syurga, yang pintu-pintunya telah terbuka dan penjaga-penjaganya mengalu-alukan mereka, mereka berkata, salam sejahtera kepada kamu, berbahagialah kamu, maka silalah masuk ke dalam syurga ini dan tinggallah kekal dalamnya. Jadi pentingnya dalam surah Zumar ni menceritakan tentang kita ni nak ikut rombongan mana, nak ikut kelompok mana, nak masuk ke dalam syurga ataupun sebaliknya. Perkara itu kita kena mulakan daripada dunia. Siapa yang kita berkawan, siapa yang kita berteman, kerana
Al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya. Jadi kalau kita bersama dengan orang-orang yang menjadi ahli syurga, ahli taat, kita akan masuk syurga insya-Allah. Namun kalau sebaliknya, na'udzubillah, ke sanalah, ke nerakalah pengakhirannya. Baik, kita pergi kepada surah Ghafir. Sebenarnya kita akan ceritakan 40 surah saja. 40 surah ini sebenarnya sebagai asas untuk kita memahami akan cara kaedah bertadabbur. Nanti pada surah-surah yang lain itu kita boleh membaca dengan sendiri, di mana kita akan melihat bagaimana permulaan surah, pendahuluannya, dan juga ain yang telah kita letakkan di sana untuk kita baca bersama dengan Al-Quran dan terjemahan, dan di situ nanti kita akan dapat untuk bertadabbur. Kerana sesungguhnya dalam masalah Al-Quran ni sebenarnya memang sebagaimana kita sebutkan di awal, diperlukan kaedah, dan kita dah bentangkan secara kaedah, cuma tidaklah menyusahkan Al-Quran itu untuk dibaca, kerana memang Al-Quran diturunkan untuk semua manusia, yang mana tak perlulah sangat kepada kaedah tafsir dan kaedah bahasa, melainkan banyak perkara dalam Quran itu boleh difahami oleh akal orang kebanyakan. Cuma apabila bertepan dengan hukum atau berdepan dengan perintah dan sebagainya, itu perlu dirujuk dengan ilmu ulumul Quran dan ilmu yang kita sebutkan daripada ilmu fardu ain, tauhid, fiqh dan tasawufnya. Kita masukkan ke mana bahagiannya, supaya dengan itu cara nak mentadabbur itu tidak menyalahi kaedah yang asal, tidak menyalahi kaedah para ulama. Baik, kita pergi kepada surah yang ke-40. Surah Ghafir, maksudnya Maha Pengampun, yang merupakan surah yang terakhir yang kita akan syarahkan. Yang lebih tu kita serahkan kepada para peserta untuk mengaplikasikan apa yang telah kita belajar selama siri-siri yang sebelum ini. Kita dah ada lebih kurang 19 siri, yang ini adalah merupakan siri yang ke-20. Jadi kita boleh mengaplikasikan apa yang kita faham dalam kita nak memahami Al-Quran. Baik. Surah Ghafir. Apa maksud Ghafir? Surah Ghafir artinya Maha Pengampun. Dinisbahkan dengan Makkiyah. Bilangan ayatnya 85, tanda rukuknya ada 9. Surah ini diwahyukan di Mekah kecuali ayat 56 dan 57 yang diwahyukan di Madinah. Surah ini memperkatakan persoalan hak dan batil, persoalan iman dan kufur, persoalan dakwah dan tentangan terhadapnya. Di samping itu juga ia memperkatakan persoalan sikap takabbur dan degil terhadap dakwah yang benar dan balasan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap mereka yang bersikap demikian. Juga memperkatakan janji-janji Allah untuk menolong orang-orang mukmin yang menerima hidayah dan beristighfar kepada malaikat supaya Allah mengampunkan dosa orang mukmin ini. Dinamakan dengan Ghafir, yang berarti pengampun, kerana Allah Taala menyebut sifat yang agung ini kepada kita, yang juga termasuk dalam asma Allah Al-Husna. Diulang dengan sebutan perkataan keampunan dalam surah ini beberapa kali, supaya kita mengetahui bahawa Allah Ta'ala itu bersifat pengasih terhadap para hambanya. Maka justru itu sepatutnya tidak berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Jadi bila Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang, janganlah kita berputus asa dari rahmat Dia. Justru itu sepatutnya kita sentiasa bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dan ingatlah, rahmat Allah Ta'ala itu melebihi kemurkaannya. Tema Ghafir menjadi tajuk surah ini terdapat dalam 3 ayat, dalam ayat yang ketiga daripada surah ini, yang berbunyi Ghafirudz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi zid tauli la ilaha illahu ilaihil masir. Yang bermaksud yang mengampunkan dosa dan yang menerima taubat, yang berat azabnya bagi orang kafir, lagi pemberi nikmat, melimpahkan kurniaan, tiada Tuhan melainkan Dia, kepadanya lah tempat kembali. Baik, itu adalah merupakan tema kepada nama surah Al-Ghafir itu. Jadi setiap surah itu dia ada bahagian ayatnya yang telah kita letakkan dalam kitab ini untuk kita faham kenapa nama surah itu begitu. Sebab dalam surah itu ada menceritakan tentang, katalah tadi Al-Ghafir, ada menceritakan tentang bagaimana Allah Ta'ala itu sangat-sangat menerima akan
taubat hamba-Nya yang hendak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Alhamdulillah, kita dah sampai kepada penghujungnya. Ya, yang lain tu saya rasa kita boleh tadabbur sendiri, tadabbur sendiri. Cuma insya-Allah kita akan mengambil keberkatan, kita akan baca akhir-akhir saja, kita akan baca 3 surah yang akhir, iaitu surah Ikhlas, surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Tapi sebelum tu kita ada ingatan sikit, ingatan sikit. Kita tengok dekat muka surat 553, 553. Surah yang ke-87. Surah yang ke-87 iaitu suratul A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Tolong betulkan sedikit, ada kesilapan cetak dekat situ, tolong betulkan sikit, ada kesilapan cetak. Suratul A'la yang maksudnya yang maha tinggi, Makkiyah. Bilangan ayatnya 19. Bilangan ayatnya adalah 19, bukan 30. Dekat situ ada kesilapan cetak, tolong betulkan. Tolong betulkan, tanda rukuk ataupun ainnya ada satu. Jadi ini satu kesilapan yang tidak disengajakan, jadi minta tolong betulkan. Suratul A'la ayat ataupun surah ke-87, bilangan ayatnya sepatutnya 19, bukan 30. Sebab ayat ni memang biasa kita baca, Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Memang kita baca ayat tu, dia bukan 30 ayat, dia ada 19 ayat saja. Tolong betulkan di situ, Baik. Untuk akhirnya kita akan membaca 3 surah yang akhir, iaitu suratul Ikhlas, suratul Falaq dan surah An-Nas. Baik, untuk surah Falaq, surah An-Nas kita dah bicarakan dulu ketika mana kita bercerita tentang asbabun nuzul. Tentang bab asbabun nuzul, kita banyak menceritakan tentang qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Baik. Yang ini kita ulang-ulangkan saja. Tengok pada muka surat 603, Surah Al-Ikhlas. Yang berarti kemurnian keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. 112. Dinisbahkan dengan Makkiyah, bilangan ayatnya 4, tanda rukuknya ada 1. Baik, surah ini diwahyukan di Makkah. Surah ini menerangkan sifat keesaan Allah Ta'ala yang menjadi asas akidah yang sahih. Baik, surah ni, surah Ikhlas ni, tak ada perkataan ikhlas. Kalau kita tengok daripada awal, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada pun perkataan ikhlas tu. Tapi kenapa dikatakan ikhlas? Kerana sebenarnya dia melibatkan keseluruhan surah ini yang tak ada cerita lain melainkan cerita pasal ketuhanan. Dalam nisbah kita sebagai manusia, tauhid kita dengan Allah Ta'ala tu tak boleh disertakan walaupun sedikit daripada syirik. Itu kita namakan sebagai ikhlas. Baik, penurunan surah ini disebabkan iaitu Nabi Muhammad SAW pernah ditanya tentang Tuhan. Orang kafir tanya Nabi Muhammad SAW, bagaimana keadaan Tuhan kamu? Maka dalam surah ini baginda diperintahkan untuk menjawab pertanyaan itu, iaitu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan yang memiliki segala sifat kesempurnaan, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang tempat kembalinya setiap keperluan, Tuhan yang tidak berhajat kepada siapa pun, Tuhan yang Maha Suci daripada sifat yang serupa dengan makhluknya, Tuhan yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan Tuhan yang tidak ada satu makhluk pun dapat menyerupainya. Baik, itu yang dimaksudkan dengan akidah yang sahih tadi. Baik, tema Al-Ikhlas yang menjadi tajuk surah ini terdapat dalam keseluruhan surah tu, iaitu Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku adalah Allah Ta'ala yang Maha Esa, Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat, dan tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada siapa pun yang setara dengannya. Daripada tema ini dapat kita faham bahawa surah ini mengisbatkan, menetapkan sifat keesaan bagi Allah
mengisbatkan sifat samadaniyah bagi Allah, iaitu semua makhluk bergantung kepada Allah, ya, berhajat kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, menolak segala kepercayaan syirik seperti menganggap Tuhan punya anak sebagaimana i'tikad kaum Nasrani, dan menolak sebagian sifat penyerupaan dengan makhluk, ya, terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu adalah intipati yang terkandung dalam suratul Ikhlas, ya. Baik, suratul Falaq iaitu surah yang ke-113 yang bermaksud waktu subuh, bilangan ayatnya 5, tanda rukuknya ada 1. Surah ini diwahyukan di Mekah, memerintahkan Nabi Muhammad SAW supaya kembali kepada Tuhannya dan meminta perlindungan daripada kejahatan setiap makhluk yang punya kejahatan. Kisah ini telah kita ceritakan panjang lebar dalam bab asbabun nuzul itu, ya, berkenaan dengan bagaimana Nabi SAW disihir, ya, yang kemudiannya Allah SWT telah menurunkan dua surah, iaitu suratul Falaq dan suratul Nas, untuk menjadi penawar kepada penyakit Nabi SAW. Yang digelarkan dua surah ini adalah mau'izatain, iaitu dua surah yang diturunkan kepada Nabi untuk menyembuhkan Nabi daripada sihir. Baik, jadi Nabi SAW diminta untuk berlindung daripada kejahatan makhluk, kejahatan malam mulai gelap yang membuat jiwa menjadi takut dan tidak mampu untuk mencegahnya, daripada segala kejahatan orang yang berusaha untuk melepaskan hubungan setiap manusia, dan daripada kejahatan orang yang dengki yang mengharapkan hilangnya nikmat yang diberikan Allah Ta'ala kepada hamba-Nya. Maka surah ini dikenali sebagai salah satu surah Al-Mu'awwizatain, yang tema Al-Falaq, tajuk surah ini terdapat dalam ayat pertamanya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbil falaq, yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung dengan Allah Ta'ala, Tuhan yang menguasai waktu subuh. Baik, seterusnya yang terakhir, surah An-Nas, iaitu yang bermaksud manusia, ya, Nas bermaksud manusia, dinisbahkan dengan Makiyah, bilangan ayatnya 6, tanda rukuknya 1. Surah ini diwahyukan di Mekah, dan surah kedua yang dinamakan sebagai Al-Mu'awwizatain selepas surah Al-Falaq. Surah ini mengandungi panduan cara bermohon perlindungan dan keselamatan daripada tipu daya iblis, iaitu sejahat-jahat musuh dan para pendukungnya yang terdiri daripada syaitan, manusia dan jin. Musuh-musuh itu sentiasa berusaha menyesatkan manusia dengan pelbagai cara untuk menjauhkan diri mereka daripada menyembah Allah yang Maha Esa. Maka perkataan An-Nas yang berulang-ulang dalam surah ini bagi menunjukkan kepada pelbagai pengertian serta sesuai dengan perkataan Rabb, Malik dan Ilah. Rabb bermaksud Tuhan yang mentadbir urusan manusia, menyediakan segala apa yang diperlukan oleh jin dan manusia. Manakala Malikin Nas bermaksud Tuhan yang merupakan raja yang menghakimi sekalian makhluk serta memiliki segala-galanya secara mutlak. Adapun Ilahin Nas, Ilah bermaksud Tuhan yang selayaknya dan sewajibnya disembah oleh sekalian makhluk. Maka tema An-Nas yang menjadi tajuk surah ini terdapat dalam ayat yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemelihara sekalian manusia. Maka surah ini menjadi penutup kepada mushaf dan sebaik-baik penutup bagi Al-Quran, serta bersesuaian dengan permulaannya, iaitu surah Al-Fatihah yang bermula dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin dan disudahi dengan Minal Jinnati wan Nas yang merangkumi segala alam ataupun alamin, jin dan manusia. Mereka daripada awal hingga ke akhir sentiasa memohon pertolongan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita dah habis, ya, berkaitan dengan kaedah cara bagaimana nak melihat ayat-ayat Quran dan surah-surah, nak mengenal surah-surah Quran. Sebaiknya kita hafal, ya. Tak hafal pun kita tahu, ingat, ya, setiap surah itu apa maksudnya, apa namanya, dan apakah muqaddimah yang melatar belakangkan nama surah tersebut. Macam kita katakan tadi, surah An-Nas, sebab di situ mencerita tentang keperluan manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi pencipta kepada manusia itu. Jadi ini satu perkara yang dapat untuk mengikat diri kita dengan Al-Quran. Mudah-mudahan bila mana hati kita terikat dengan Quran, hati kita itu memahami dengan fahaman yang ada pada Quran, Allah akan berikan syafaat daripada Al-Quran itu untuk kita selamat dunia dan akhirat, insya-Allah.
Baik, tengok pada muka surat 609. Yang terakhir sekali, nota. Baik, rujukan tadabbur ini memfokuskan objektif atau maksud setiap surah dan inti sari ayat-ayat dalam Al-Quran Al-Karim mengikut tertib tanda rokok Al-Quran Mashaf Malaysia terbitan Yayasan Restu. Tanda rokok Ain dalam Mashaf Malaysia ini berulang sebanyak 556 kali. Asal-usul tanda ini dipercayai telah dipelopori oleh sebilangan ulama India. Tanda itu merujuk kepada topik penceritaan Al-Quran. Jadi Ain yang disebutkan itu adalah topik penceritaan yang sebenarnya yang dipelopori oleh ulama India. Yang bermaksud rukuk, Ain itu bermaksud rukuk. Bermaksud sunat rukuk bagi seorang imam yang membacanya ketika solat atau yang bersolat seorang diri kerana sempurna sesuatu cerita ataupun topik. Maka peletakan tanda tersebut adalah harus berdasarkan peletakan tanda-tanda lain yang terdapat dalam mushaf seperti tanda waqaf, berhenti, yang harus, tanda waqaf yang terlarang dan sebagainya. Sebab tu kita membahagikan kaedah ni dengan kaedah Ain. Dengan kaedah Ain supaya topik-topik itu dapat kita faham penceritaannya dalam Al-Quran. Baik, tengok kepada muka surat 611, tengok pada muka surat 611 kesimpulan. Baik, membaca dan mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran tentunya memiliki banyak keutamaan, bermula daripada keberkatan bagi kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini hinggalah bagi syafaat kita nanti di hari akhirat kelak. Dan tentunya dengan mendalami ilmu-ilmu Al-Quran akan membawa keutamaan lebih bagi kita. Lantaran seperti yang telah dinyatakan di awal, bahawasanya kita diperintahkan untuk bukan sekadar membacanya saja, tetapi mempelajarinya, mengamalkannya, serta mengajarkannya. Menjadikan Al-Quran sebagai rujukan utama, serta tertinggi bagi setiap amalan dan setiap perkara dalam seluruh aspek kehidupan, selain terus beristiqamah beramal dan hukum hakamnya agar kita berbahagia di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, kita telah khatam kitab Al-Quran, tafsir dan tadabbur. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati segala bentuk pengajian kita, segala apa yang telah kita kongsikan bersama selama ini. Mudah-mudahan dia menjadi satu panduan yang sangat komprehensif bagi menghayati isi kandungan 114 surah dalam Al-Quran. Mudah-mudahan dengan ilmu yang telah kita pelajari ini akan dapat memberikan kebaikan kepada kita di dalam penghayatan kita terhadap Al-Quran dan seluruh penghayatan kita terhadap Islam keseluruhannya. Mudah-mudahan dengan itu kita berjaya di dunia dan insya-Allah berjaya nanti di hari akhirat. Wabillahi alam. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin wal muslimat wa fazal mustaghfirin wa najatu taibin wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.